Alhamdulillah, sesi kali ini kita nak kongsikan bagaimana kita hendak memastikan saham akhirat kita terjamin. InsyaAllah bersama dengan saya ialah Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin yang merupakan pendakwah dan akan menceritakan tentang projek Yayasan Ikhlas. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nampak mesti nak pergi berjihad ni Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang nak berjihad pun. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak kongsikan bahawasanya Yayasan Ikhlas ni memang sebuah NGO yang dah lama beroperasi, banyak projek. Tapi kita nak kongsikan hari ini ialah tentang projek pembinaan sekolah agama rakyat. Bagaimana dan kenapa kita patut peka tentang projek ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, Alhamdulillah, impian bagi anak-anak asnaf kita yang ingin belajar di sekolah agama akhirnya telah pun tercapai menerusi projek pembinaan sekolah agama rakyat Al-Ikhlas yang diusahakan oleh Yayasan Ikhlas dan telah siap dibina sepenuhnya. Bayangkan tanah yang sebelum ini kosong, penuh dengan hutan belukar, tapi kini dapat dilihat sebuah bangunan sekolah yang telah siap dibina dan dapat memberi manfaat kepada penduduk di 3 buah kampung, iaitu di Kampung Kilugus, Kampung Melikai dan Kampung Sinopokan. Projek Sekolah Agama Rakyat Al-Ikhlas ini telah pun siap sepenuhnya dan telah pun memasuki fasa memasukkan segala kelengkapan. Termasuklah keperluan dan perabot bermula Februari 2023 yang lalu. Jadi untuk projek yang seterusnya, kita nak membangunkan Sekolah Agama Rakyat Yayasan Ikhlas, kita nak tumpukan pula pembinaan sekolah agama di Kampung Sangkabuk pula, yang terletak di daerah Kuala Penyu, yang kali ini boleh memberi manfaat kepada 4 buah kampung lagi, iaitu Kampung Jagus, Kampung Lambidan, Kampung Tanjung Aru dan Kampung Sangkabuk itu sendiri. Jadi kita nak mengajak seluruh para penonton kita, ayo kita bersama menyokong usaha yang dilaksanakan oleh Yayasan Ikhlas ini untuk membina sekolah untuk anak-anak. InsyaAllah dia boleh memberi manfaat khusus kepada anak-anak di pedalaman ini supaya mereka tidak tercecer, khususnya dalam pembelajaran agama. Apatah lagi anak-anak ini, kalau kita didik dia dengan agama yang kukuh, insya-Allah jati diri Muslim mereka akan jadi kuat. Melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Kalau anak tidak dilatih, kalau besar nanti kita letih. Dengan anak jangan alpa, supaya malu tidak melimpa. Dengan anak jangan berlebihan suka, nanti tanda hampir duka. Supaya anak jadi orang, tunjuk ajar jangan kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, kita tunjuk ajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya kita ajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Pendek kata, tidak rugi kita membantu anak-anak yang nak belajar ini dengan memberi sumbangan pada mereka. InsyaAllah ini bagi saya adalah pencen kubur kita, insyaAllah. Masya Allah. Ustaz, mungkin kita ni kat bandar, kita pun tak faham kan betapa pentingnya sebuah sekolah agama macam ni kan, agama rakyat. Ustaz, boleh kongsikan tak cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kampung di situ, di kawasan luar bandar yang berada di lokasi pendalaman, boleh tak gambarkan apa yang mereka lalui? Ya benar, situasi khususnya di Sabah yang berhadapan dengan cabaran dan kesusahan penduduk asnaf ini, bagi saya kita tak akan dapat jumpa atau rasa apa yang mereka sedang lalui atau telah lalui. Betapa peritnya kehidupan mereka berbanding kita di sini yang mempunyai segala kemudahan. Saya nak kongsikan dengan para penonton tentang kehidupan masyarakat di pedalaman Sabah. Ada seorang pelajar itu terpaksa berjalan kaki 7 kilometer. Semata-mata nak menuntut ilmu. Keluarga mereka pula keluarga yang sangat susah, berpendapatan kecil. Mak ayah pun memang tak ada kenderaan pun nak menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi hanya semangat sajalah yang menjadikan anak-anak kita ini menjadi penyebab berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Ada juga di kalangan anak-anak yang berjalan kaki, lalu hutan, lalu semak samun daripada awal pagi lagi. Jadi bila dah sampai sekolah ada masanya keletihan sebab ada yang berjalan kaki hampir sejam. Tak dapat kita bayangkan kalau anak-anak kita di sini berjalan sejauh itu. Kita yang berjalan 500 meter ni pun sudah keletihan. Jadi projek sekolah ini bagi saya kita kena bantu. Apatah lagi ianya mendapat kerjasama dengan baik daripada pihak Majlis Dakwah Negara dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Sebab kita nak membantu anak-anak di pedalaman ini untuk dapat
pelajaran yang baik khususnya dalam agama dan membantu mereka yang duduk di pedalaman. Sebab purata pendapatan satu keluarga, pendapatan lebih kurang dalam 400 saja sebulan. Mereka memang tak mampu nak hantar dengan kenderaan van sekolah dan sebagainya lagi. Baik, jelas Ustaz. Okey Ustaz, yang kita kongsikan tadi di awal sesi ialah projek pertama ialah di Kampung Kiligus. Kan? Ya. Dan seterusnya benar, akan... Dan ada 3 buah kampung yang akan menikmati prasarana di sini. Jadi juga dikatakan bahawa ada beberapa lagi kawasan lain. Jadi kawasan-kawasan lain ni di mana jaraknya, adakah 2 kampung yang berbaki itu ataupun kampung yang lain? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Untuk projek yang seterusnya iaitu pembangunan sekolah agama rakyat, Yayasan Ikhlas akan menumpukan pembinaan sekolah agama di Kampung Sangkabuk yang terletak di daerah Kuala Penyu. Jadi sekolah ini memberi manfaat pendidikan khususnya kepada 4 buah kampung berdekatan, Kampung Jagus, Kampung Lambidan, Kampung Tanjung Aru dan Kampung Sangkabuk sendiri. Yang mana jumlah penduduknya kita kira ada lebih kurang dalam 500 orang. Dan rata-rata pekerjaan penduduk di sini adalah nelayan. Jadi kita nak membantu membangunkan sekolah agama rakyat di Kampung Sangkabuk ini kerana penduduk-penduduk di sini dia nak sangat belajar agama. Secara bila kita jumpa mereka nak, tapi mereka tidak ada sekolah agama rakyat yang dekat. Kalau ada pun begitu jauh sekali dari tempat tinggal. Jadi ringkas cerita, kita memerlukan untuk sekolah ini, kita memerlukan dana sebanyak 1.5 juta. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada para penyumbang. Setakat ini kita dah berjaya ada RM76,000. Tapi kita masih memerlukan 1.4 juta lagi untuk membangunkan sekolah agama ini. Jadi Yayasan Ikhlas nak menyeru kepada seluruh penonton sekalian, sama-sama membantu kami untuk bangunkan sekolah di Sangkabuk ini supaya mereka dapat belajar agama dengan selesa. Orang putih berpesan, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. If you want to be happy a week, go holiday. If you want to be happy a year, grow a garden. Tapi if we want to be happy for a long time, develop a human being. Kita bangunkan anak-anak di kampung ini, mereka jadi orang berjaya, jayalah pahala yang berpanjangan pasti akan mengalir kalau infak kita ini dimanfaatkan secara berterusan. Bayangkanlah anak-anak ini daripada kampung pedalaman, dapat belajar ilmu agama, boleh baca Quran pun, seberah membadai. Nanti kalau setiap kali dia membaca Quran, InsyaAllah pahala itu dapat pada kita. Kerana kitalah yang membuka ruang untuk dia mengenal huruf. Jadi sekali lagi kepada para penonton, ayo ini peluang kita, pencen kubur kita untuk bantu anak-anak di pedalaman dapat ilmu agama yang tersusun, yang terorganisasi dengan kerjasama kita banyak pihak. Jadi jangan berlengah lagi, bantulah kami di Yayasan Ikhlas ini insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz, jazakallah khairan kathiran, maklumat yang begitu padu sekali, dan para penonton jangan berlengah-lengah lagi, ini 1.5 juta. Insya-Allah kita boleh buatnya, kita boleh achieve. Insya-Allah Ustaz. Kami kat sini pun dah tengok projek 20 juta boleh achieve, ini kan pula 1.5 insya-Allah. Baik penonton. Jazakallah khairan kathiran Ustaz. Penonton, dapatkan maklumat, transfer Lani juga. Sebentar kami rehat. Insya-Allah. Thank you.